العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا والحقوق علينا ومن تسليم كلهم أجمعين ثم خصوصا إلى روح وصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فتفت لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita semua, diberi taufik oleh Allah, diberikan nikmat kehidupan, masih lagi diberikan nikmat hidup oleh Allah, serta dikekalkan lagi kita semuanya di dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Diberi taufik oleh Allah, digerakkan hati kita serta anggota kita untuk hadir di dalam majlis ilmu kita, kuliah duha kita pada pagi ini di rumah ngaji Melaka Cawangan, Tanjung Minyak. Diharapkan ibu-ibu, bapa-bapa, abang, adik, kakak semua, para muhibbin sekalian, para pencinta akhirat, pencinta ilmu, antum semua mudah-mudahan di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama niat yang baik, niat yang ikhlas. Moga Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan hati kita dengan suluhan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Misbahul Munir, muka surat 47 edisi Rumi. Baik, ini tak kena laju. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makna satu pada perbuatan itu
dan makna satu pada perbuatan. Wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, kita semua wajib mengesakan Allah, wajib mengesakan Allah, wajib menunggalkan Allah. Jangan sekali-kali kita menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan menduakan Allah, seperti mana yang telah dinyatakan pada awal bab dulu. Wahdaniyah ini adalah satu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang ketentuan dengan zat Allah, satu dengan makna tidak berbilang-bilang, satu dengan makna tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala itu satu, tidak berbilang-bilang. Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Kemudian makna satu Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 3 bahagian. Menunggalkan Allah ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya menunggalkan Allah pada pihak zatnya Allah. Jangan menduakan zat Allah dengan sesuatu. Apa yang dimaksudkan dengan mengesakan zat Allah? Jangan dikatakan zat Allah Ta'ala itu terhasil, terjadi, terdiri daripada beberapa bahan yang bercantum, yang dinamakan dengan kam muttasil, ataupun yang dipanggil jirim ataupun jisim. Kerana mana-mana mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjirim, mana-mana yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim, berjirim, bermakna mereka telah menduakan zat Allah. Kerana jirim jisim itu adalah sesuatu yang terjadi daripada pergabungan, percantuman beberapa zat yang lain yang bergabung menjadi satu. Sebab itu jangan diserupakan Allah seperti jisim. Di antara contoh fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim adalah fahaman-fahaman yang mengatakan Allah itu bertempat. Mana-mana mereka yang beriktikad ataupun memahami Allah Ta'ala itu bertempat, mereka adalah orang-orang yang telah menyamakan Allah seperti jisim. Kerana tidak bertempat melainkan jisim. Bila dikatakan jisim, wajib bertempat, mesti bertempat. Contohnya kita ni, tubuh badan kita ni jisim, meja ni jisim, bangunan ni jisim, langit bumi ni jisim, maka semua ni ada tempatnya masing-masing. Setiap jisim wajib bertempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya bukan seperti jisim. Zat Allah bukan jisim, zat Allah bukan jirim. Maka tidak boleh dikaitkan Allah Ta'ala itu dengan tempat. Kerana tempat-tempat itu adalah sesuatu yang berjisim, yang berjirim. Kemudian makna yang kedua, satu pada zat Allah ialah
tidak ada sesuatu yang lain memiliki diri ataupun zat seperti Allah. Tidak ada sesuatu yang lain memiliki diri ataupun zat seperti Allah. Kerana seandainya ada sesuatu yang lain dirinya seperti zat Allah, maka Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu berbilang-bilang. Dah ada dua. Kalau dah ada sesuatu yang lain macam Allah juga, namanya dah berbilang-bilang. Allah Ta'ala satu, Tuhan tu satu, tidak berbilang-bilang. Makna satu, apa makna satu? Tidak berbilang-bilang. Apa makna satu, apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Bila dikata berbilang tu bukan satu dah. Dua bawa ke atas tu panggil berbilang dah. Paling kurang berbilang dua. Dua tu panggil berbilang dah. Tuhan satu je tidak berbilang. Jadi tak boleh dikatakan Tuhan tu ada dua, tiga bawa ke atas tu, tak boleh. Mustahil. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu, tidak berbilang-bilang. Jadi jangan sekali-kali kita terikut fahaman-fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Jangan. Boleh faham? Kenapa tak boleh? Kerana orang yang mengiktikadkan Allah bertempat itu adalah orang yang telah menyamakan Allah seperti jirim ataupun jisim. Bila sebut jirim jisim ni bukan satu tapi berbilang-bilang. Baik, kemudian makna yang kedua. Satu Allah Ta'ala ini pada makna yang kedua, iaitu sifat Allah Ta'ala itu satu. Sifat Allah Ta'ala itu satu. Maksudnya setiap jenis-jenis sifat kamalat Allah, setiap jenis sifat-sifat kesempurnaan Allah, contohnya seperti qudrat, iradat, ilmu, itu sifat-sifat Allah tilik kepada jenis lain-lain. Qudrat jenis lain, iradat jenis lain, ilmu jenis lain, sama, basar, semuanya jenis lain-lain. Maka pada setiap sifat-sifat Allah Ta'ala itu semuanya ada satu-satu sahaja. Faham tak tu? Maknanya jangan dikatakan Allah tu ada banyak qudrat. Ada berapa qudrat Allah? Satu. Ada berapa iradat Allah? Satu. Itu maksud dia. Boleh faham? Qudrat Allah satu saja. Yang banyaknya itu ta'alluq bagi sifat. Ta'alluq bagi sifat qudrat itu yang banyak. Qudrat Allah ada satu sahaja. Sifat berkuasa Allah ada satu sahaja. Yang banyaknya urusan sifat qudrat, ataupun dipanggil ta'alluq sifat qudrat itu yang banyak. Nanti kita sampai sifat ma'ani. Ini tak sampai lagi ni, baru sifat salbiah baru. InsyaAllah akan datang. Mana yang boleh ambil dulu. Yang tak boleh ambil, letak tepi dulu. Mengaji ni macam tu lah. Mana boleh nak pandai segala benda dalam masa yang singkat. Bawa-bawa sabar. Orang yang pandai-pandai itu semua makan masa belajar. Bukan sehari dua. 7, 8, 9, 10, 15 tahun, 20 tahun ngaji. Yang pentingnya belajar, yang pentingnya ngaji. Betulkan niat ngaji. Fardu'an. Tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, tajwid. InsyaAllah yang lain-lain itu nanti Allah akan uruskan. Urusan kita mengaji je bersungguh. Kalau tak mengaji, dosa. Duduk saja tak nak mengaji agama, fasik, berdosa. Jangan main-main.
Dosa ni faham je lah, dah bila sebut dosa adalah siksa dia, tak ada dosa yang tak ada siksa, faham? Sama ada dosa besar, dosa kecil, semuanya ada siksaan yang Allah janjikan. Jadi orang yang tak belajar agama ni ada siksa, ada siksaan dia, ada azab dia, neraka Allah tu. Jadi wajib kita menjaga diri kita, jauhkan daripada azab Allah. Mengaji, belajar, baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik suami, baik isteri, baik anak-anak, mengaji, belajar agama. Fardu ain, tumpukan dulu. Ngaji betul-betul fardu ain, bereskan dulu fardu ain. Jangan duk kalut nak belajar yang fardu kifayah. Fardu ain ni ramai lagi yang tak lepas, banyak lagi yang tak lepas fardu ain. Tumpukan fardu ain, sebab fardu ain ni ilmu yang sangkut paut dengan ibadat, yang penting dalam ibadat. Kalau benda penting dalam ibadat kita tinggalkan, kita tak ambil tahu, nanti ibadat kita salah, ibadat kita rosak, ibadat kita batal, ibadat kita Allah tak terima. Yang keduanya, ada tempat kosong, boleh. Baik, yang keduanya satu pada sifat, jangan diduakan sifat Allah. Jangan diduakan sifat Allah, jangan diduakan sifat Allah. Kalau ditanya ada berapa, Allah Ta'ala tu memiliki berapa sifat qudrat? Jawabnya satu. Allah Ta'ala itu ada berapa sifat ilmunya? Satu. Semua satu. Yang banyak urusan sifat, ta'alluq sifat yang banyak. Ngajilah lama-lama dipaham lah. Hari ni ngaji nak faham semua, kesian orang ngaji lama-lama dah. Dia orang ngaji tinggal kampung, tinggal hobi, tinggal kerja, tinggal macam-macam belajar. Kita ngaji seminggu sekali, seminggu dua kali, patut pandang lah tu, tak apa. Kemudian makna yang kedua, satu pada sifat Allah, iaitu tidak ada pada sesuatu yang lain memiliki sifat yang sama seperti sifat Allah. Cuma kalau ada pun sama pada nama je. Kita ada ilmu dah? Ada. Sama ke dengan ilmu Allah? Tak sama. Jadi sama pada nama dia. Hakikatnya tidak. Ilmu Allah tu sempurna, ilmu kita ni tidak sempurna, kekurangan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang harus, segala-galanya telah ada dalam pengetahuan Allah. Adapun ilmu kita ni bersifat baharu. Baharu, sebelum ni tak pandai, sebelum ni tak faham, sebelum ni tak pernah tahu pun, kemudian baru diberi faham oleh Allah. Jadi sebijak apa pun, sepandai mana pun, semuanya berasal dari jahil terlebih dahulu. Semuanya bodoh dulu asal, kemudian baru Allah bagi ilmu. Kemudian satu pada perbuatan Allah, ada dua makna, jangan diduakan perbuatan Allah. Makna yang pertama, jangan diiktikadkan bahawasanya sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang berlaku itu adalah hasil daripada percantuman kekuasaan Allah dengan usaha hamba, usaha makhluk. Itu namanya menduakan perbuatan Allah namanya.
Contohnya kita ni jadi manusia ni semata-mata perbuatan Allah, bukan ada hubung kait dengan usaha mak bapak kita. Faham? Jadi kita ni semata-mata ciptaan Allah, bukan hasil daripada gabungan Allah dan mak bapak kita. Boleh faham? Tak faham? Boleh faham ke tak faham? Macam tak faham je. Maknanya kita ni jadi manusia ni semata-mata perbuatan Allah. Yang mak bapak kita berkahwin tu usaha ikhtiar sebab dia. Faham? Tak ada kena-mengena langsung pun. Allah boleh jadikan kita tanpa mak bapak. Boleh? Macam ni kita mencari rezeki ni, kita bekerja berusaha ni, dapat duit tu, dapat gaji tu semata-mata perbuatan Allah dah tu, bukan dengan sebab bergabung kekuasaan Allah dengan majikan kita. Faham? Boleh faham? Ya ke? Kerana bermakhluk tak boleh buat apa-apa. Bermakhluk tak boleh memberi bekas. Ingat tu, makhluk tak boleh memberi bekas. Tahu bekas tu apa? Bukan bekas kuih. Memberi kesan. Makhluk tak boleh bagi kesan apa pun. Yang bagi kesan baik, kesan buruk ni hanya Allah. Makhluk tak boleh memberi apa-apa kesan, walaupun sedikit. Boleh? I'tiqad, pegang dalam hati betul-betul macam tu. Ni kita belajar i'tiqad ni bukan suruh faham je, suruh pegang dalam hati. Sebab tu kalau kita pandai, kita boleh buat ibadat, jangan nak tersengih-sengih. Jangan nak tersengih-sengih berasa hebat sebab kita tak ada apa-apa. Faham? Kalau nak dah kaya jangan sombong. Semata-mata Allah jadikan kaya itu pada kita, bukan hasil daripada ilmu, pelajaran, usaha ikhtiar kita. Kerana ilmu kita, usaha kita, ikhtiar kita itu makhluk Allah yang tak boleh memberi sebarang bekas ataupun sesuatu. Sama lah. Berlaku benda baik semata-mata perbuatan Allah. Berlaku benda yang tak baik pun semata-mata perbuatan Allah. Ini kita sakit, jatuh sakit. Siapa yang menjadikan sakit tu? Allah yang menjadikan. Kena kencing manis, siapa yang jadikan kencing manis tu? Ke Allah gabung dengan gula? Gula tu sebab sahaja. Orang tu berkemalangan, mati, siapa yang cabut nyawa dia? Ke Allah gabung dengan lori tu cabut nyawa dia? Pandai dah tu. Alhamdulillah. Kita boleh buat ibadat banyak sikit semata-mata perbuatan kecampur dengan usaha kita, rajin kita, ilmu kita, sihat kita. Tak ada. Yang kita sengih-sengih seseorang apa? Lupa diri. Perasan lupa diri. Bila lupa diri tu yang jadi sombong. Hidung kita mancung, siapa buat? Allah. Ke mak bapak kita yang tolong buat? Gabung Allah dengan mak bapak kita untuk bentuk hidung kita macam penyangkut baju. Ya? Kulit kita putih, siapa jadikan? Kegabung dengan mak bapak kita tolong bancur. Yang sombong tu apa? Tak sombong. Banyak je yang sombong. Lupa diri. Dia berasa tubuh badan dia mak bapak dia yang buat. Dia berasa tubuh badan dia, parah rupa dia, hidung dia, mata dia, dia berasa mak bapak dia yang buat. Usaha mak bapak dia. Dan Allah yang jadikan semata-mata perbuatan Allah. Tak ada kena-mengena, tak ada kait-mengait langsung dengan usaha mak bapak kita itu. Makan produk ni, makan produk tu, makan gini-gini, keluar baby begini-begini.
Yang jadikan baby tu sihat, putih, gebu, siapa tu? Allah. Kecampur dengan natang-natang yang kita makan tu. Dah semata-mata perbuatan Allah yang kata makan benda-benda itu sebagai asbab sahaja, asbab ataupun sebab sahaja. Sebab ni makhluk ke tidak? Sebab makhluk ke tidak? Sebab tu semua makhluk ciptaan Allah. Bila sebut makhluk boleh bagi kesan ke tidak? Tak boleh. Orang tu kena santau, kena sihir, sakit, busung macam-macam lagi, lupa diri macam-macam, hilang ingatan. Siapa yang jadikan busung, hilang ingatan, sakit tu? Kegabungan tukang sihir, kegabung dengan iblis. Dah semata-mata perbuatan Allah. Yang nama tukang sihir itu asbab sahaja. Boleh faham? Itulah tanda-tanda orang yang mentauhidkan Allah. Apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang jadi, buruk baik dalam diri dia, nikmat yang dia rasa ataupun bala kesusahan yang dia alami, semuanya itu perbuatan Allah yang penuh hikmah. Ada hikmah di sebalik itu. Allah nak suruh kita sabar dengan sakit, nak suruh kita berusaha. Bila kita sakit, kita berusaha makan ubat dan sebagainya, supaya jadi sembuh, supaya jadi sihat. Bila sembuh sihat, kita nak beribadat, maka usaha ikhtiar kita berubat dan macam-macam itu masuk dalam ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Itulah Allah jadikan kita sakit tu adalah hikmahnya. Hikmahnya, di antara hikmah Allah nak bagi kita pahala usaha. Pakcik-makcik sakit, pergi hospital, jumpa doktor, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, apa lagi, sakit hati, hati sakit. Hati sakit, mari belajar, faham? Jadi usaha tu tadi tu namanya masuk dalam ibadah. Dan kalau kita tak sakit, ada tak nak usaha nak pergi cari ubat? Kalau tak sakit ada? Tak ada lah. Bila tak ada usaha, tak ada lah pahala, faham? Tu Allah nak membuka hikmah-hikmah ibadat. Kan ke dunia ni tempat ibadat, kelupa dunia tempat enjoy ke tempat ibadat? Tempat ibadat. Sebab itulah Allah menjadikan pelbagai sebab supaya kita boleh beribadat. Ibadat ni bukan semayang aja. Jangan kita ingat ibadat dia semayang, ibadat dia puasa, ibadat dia baca Quran, ibadat dia mengaji. Sabarlah ibadat, redha dengan takdir Allah ibadat, sangka baik dengan Allah ibadat. Betul? Kalau kita sihat, semata-mata sihat, tak hanya sakit, tak adalah usaha kita nak berubat, tak adalah ibadat. Yang namanya Allah SWT Muhammad nak merawat diri itu ibadat lah. Tapi tengok juga tujuan dia. Yang pergi berubat bersungguh bayar, tak bayar tu berubat tu nak apa? Nak sihat. Betul? Sebab apa nak sihat? Nak enjoy, tak dapat pahala. Kalau kita berubat daripada sakit, contohlah kaki saya sakit, saya tak boleh berjalan, ataupun saya tak selesa nak berjalan, saya pun pergi nak cari doktor ikutlah nak berubat. Apa niat saya? Supaya saya boleh berjalan macam biasa. Apa tujuan nak berjalan macam biasa? Sebab nak pergi balik tempat-tempat maksiat tu. Maka usaha saya membuat rawatan tadi tidak diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Kerana tujuan saya merawat diri untuk sihat tadi, kerana nak kembali membuat maksiat. Boleh faham? Mulut sakit, tak boleh nak bercakap, sangat sakit gigi,
Kita pun makan ubat ni, makan ubat tu sebab nak bagi sembuh. Kenapa nak sembuh tu? Nak mengumpat balik. Tak dapat pahala tu. Kalau niat nak berubat, nak sihat sebab nak buat maksiat ataupun nak enjoy, tak diberi pahala oleh Allah. Tak panggil ibadat rawatan tu, walau puluh ribu sekalipun habis. Jadi rugi dah. Rugi. Ada pun orang yang usaha menyembuhkan penyakit, usaha buat rawatan begini dan begitu. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang percuma, ikutlah. Niatnya supaya dia sihat. Sebab apa nak sihat tu? Supaya nak beribadat dengan selesa. Dapat pahala lah tu. Faham tak? Itulah. Orang kata nak pergi berubat, kenapa dah sakit ni nak berubat lah. Nak cari supaya sihat. Baik, kalau dah sihat nak buat apa? Boleh berjoget balik lah. Dah lama tak pergi pocor-pocor kat tengah padang tu. Contohnya maka tak dapat pahala pun. Silap-silap dosa lah pula. Kan ke asal berubat tu harus berubat. Tapi kalau niatnya berubat nak buat taat, dapat pahala. Kalau berubat niat nak buat maksiat balik, berdosa. Itulah di antara cara Allah Ta'ala nak menyekat. Di antara cara Allah nak menyekat kita daripada terus berseronok buat dosa dan maksiat, Allah bagi sakit. Seminggu tak mengumpat. Alhamdulillah. Dah. Kalau kita ni jenis sihat, mengumpat tak berhenti. Ada je cerita hot yang kita nak ceritakan. Sianu. Percayalah, tak ada pahala dah tuan-tuan, kosong. Dah pergi haji, dah pergi umrah, tak peduli, kosong. Dah buat wakaf, tak wakaf, kosong. Mengumpat punya pasal. Sekali mengumpat, kalau hari-hari mengumpat, apa yang tinggal? Esok lusa kita nak mati dah ni. Besok lusa kita mati dah ni. Kita nak bawa balik apa? Cuba fikirkan. Nabi tak bohong. Nabi dah bagi tahu. Nampak tak? Di antara kebinasaan mengumpat ni, Allah pindahkan pahala kita kepada orang yang kita umpat tu. Orang tu dapat pahala free je. Pahala ngaji kelas duha. Besok dia terperanjat. Mana datang pahala kuliah duha Tanjung Minyak? Aku tak pernah pergi pun kuliah. Tapi ada pahala. Rupanya yang datang ngaji ni ngumpat rupanya. Mana datang pahala solat tahajud ni? Aku tak pernah, tak rajin bangun tahajud malam-malam. Ni mana datang pahala tahajud ni? Rupa-rupanya yang tahajud tadi kaki mengumpat juga rupanya. Ada pahala haji, pahala umrah, mana datang? Rupanya Pak Haji, Mak Haji tadi penat. Sungguh ke tidak? Sayang ke tidak pahala amal? Sayang ke tidak? Ada yang tak berapa sayang. Kalau tak berapa sayang, tak payah buat ibadat, buat penat je. Tujuan kita ibadat ni nak pahala ke? Kita orang awam ni pandang pahala dah. Baik, jadi kalau kita beribadat memang tak nak Allah bagi pahala, memang nak dosa, baik tak payah buat penat je, buang masa. Baik, enjoy 24 jam dah tentu diharapkan dosa. Ni buat penat-penat semayang, buat sepenat tahajud, buat penat-penat baca Quran, tapi kita sendiri yang merosakkan pahala itu sendiri, apa faedah? Betul ke tidak? Ni kita datang ngaji ni, kenapa? Apa tujuan? Nak seronok-seronok, nak orang pandang, nak orang cerita? Dah. Nak belajar supaya amalan kita jadi betul. Bila betul nanti Allah bagi pahala. Dah, kalau dah kita sendiri yang menjahanamkan pahala itu, buat apa? Buat apa nak penat-penat mengaji menjadi? Baik duduk rumah, rehat je. Cuma kita fikir baik-baik.
Nabi bukan cakap bohong. Nabi kalau kata hapus pahala, hapus sungguh. Itu tak kira dengki lagi, ingat ya. Itu tak kira dosa dengki lagi ya, mengumpat ya. Dengki ini pun cukup dah, sekali pun cukup dah. Hapus pahala semua dah, Nabi kata. Macam api memakan kayu kering. Pernah tak tengok kalau rumah kayu dibaham di api, apa yang tinggal? Debu yang tinggal. Itulah nasib pahala amalan kita bila kita berdengki. Tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira rajin semayang, rajin mengaji, berdengki habis pahala. Penat ni. Besok dosa kita mati, bawa dosa semata-mata dosa, pahalanya tak ada dah. Betul? Tak, macam mana nak buat ni? Kita dah banyak berdengki, banyak mengumpat ni, macam mana nak buat ni? Buku amalan kita kosong dah ni. Umur tak tinggal, tak tahu berapa hari lagi tinggal umur kita ni. Besok lusa jangan mati kita. Sempat tak agak-agak nak cover balik tu? Tak sempat nak cover. Pahala yang kita dah buat tu belas tahun, puluh tahun tu padam habis lah. Tak ada cara lain kecuali bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah. Allah akan gantikan dengan ganjaran pahala yang lain. Kalau nak taubat, kalau tak ada lah. Itulah dia. Jangan mengumpat orang. Tak elok, tak senonoh, tak semonggah. Tak elok cerita hal orang. Kalau ada kawan-kawan kita suka cerita hal orang tu, tanda dia bukan orang baik. Kita yang mendengar pun 2 kali 5. Kalau kita suka bila kawan kita nak cerita pasal dosa orang, maksiat orang, kita suka nak dengar 2 kali 5. Kita pun perangai tak elok. Kalau perangai kita elok, kita tak nak dengar. Minta maaf, aku tak suka dengar dosa orang. Itu bukan baik. Kalau tak ada terima, dapatkan kerusi. Apa tadi? Apa tadi? Itu 2 kali ni. Dua-dua tu perangai tak elok. Faham? Kita mengaji ni nak ubah perangai kita. Itulah tujuan kita datang belajar ni, nak ubah perangai kita yang tak elok tu, nak ubah jadi elok. Itulah niat kita belajar ni, nak usaha ubah diri kita kepada yang lebih baik di sisi Allah. Nak ubah mulut kita yang jahat ni, mudah-mudahan dengan mengaji mulut daripada jahat jadi mulut baik. Telinga yang jahat berubah jadi telinga yang baik. Mata yang jahat jadi mata yang baik. Hati yang jahat jadi hati yang baik. Itu tujuan kita belajar agama. Itu tujuan kita mengaji agama. Nak tahu benda baik nak buat, nak tahu benda salah nak buat. Kalau kita mengaji, belajar, ikutlah kuliah pagi petang siang malam pun, tapi tak ada niat nak ubah, tak ada faedah kita belajar. Buang masa dia. Buat penat. Jadi kena ada usaha. Aku tak nak dah mengumpat orang. Tak suka, aku tak suka nak cerita hal ini. Aku pun banyak dosa juga. Ingat tu. Kalau kita tengok dekat Facebook, dia cakap pula, orang kena ban pula. Ni tak boleh, TikTok ni dia tak boleh sebut benda lain, dia cemburu macam madu. Kalau kita tengok kat media-media mana dia up status tentang keluarga dia, cerita yang tak elok, apa? Tu tanda dia orang tak elok tu. Tu tanda dia orang tak tu tanda perangai dia tak elok. Dia mendedahkan aib dia. Dia menceritakan keburukan diri dia sebenarnya. Contohnya, dia up status, dia up story, dia kata susahlah kalau dapat suami tak tanggungjawab ni. Dia camlah dia tu. Orang tak elok perangai dia. Faham? Jangan. Kita dedahkan aib orang daripada pandang kita dengan pandangan yang baik. Bila orang baca status macam tu, orang tahu, oh dia ni orang yang tak ada maruah rupanya. Dia orang yang tak jaga maruah keluarga dia. Kalau orang baik, dia. Tapi kan kita tengok macam tu, lepas tu hati kita ni berkata-kata macam tu tak apa ke? Berkata-kata maksud macam mana? Macam contoh tak cakap
apa namanya, sangka jahat. Jangan sangka jahat. Yang mengajak kita sangka bukan tu nafsu, syaitan. Jangan. Kena husnuzon, sangka baik. Kalau meskipun dia buat dosa, jangan pandang dosa dia. Mustahil tidak ada kebaikan pada diri dia. Betul? Sejahat mana pun manusia, ada kebaikan dia. Kita tengok macam babi. Babi itu binatang hina, betul? Pernah tak tuan-tuan baca surat khabar babi membuang anak? Pernah dengar? Kalau anak ni 5 ekor disusukan, dia jaga, betul? Nampak tak? Jadi sejahat-jahat apa pun mesti ada kebaikan. Kalau kita orang baik, kita takkan pandang jahat dia, kita akan cuba cari baik yang ada pada diri dia. Macam tu cara dia. Walaupun nampak zahirnya benda tak elok, cuba cari yang elok macam tu. Dosa dia itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita. Tapi bila kita dah bersangka yang jahat, itu dosa kita. Kalau kita sangka baik, pahala bagi diri kita. Meskipun dia orang jahat, itu urusan dia dengan Allah. Kita sangka baik, pahala bagi diri kita. Kita sangka jahat, dosa bagi diri kita. Jadi ajak didik hati kita ni supaya suka memilih yang baik-baik. Yang baik-baik. Di hati ni kalau dia kotor, dia akan cepat menyerap benda kotor. Kalau hati kita baik, kalau benda kotor nak masuk, dia tolak, dia menendang, dia tak terima. Dia akan cari yang baik-baik. Tapi kalau hati kita jahat, yang jahat dari mudah nak melekat. Laju dia mudah nak ambil benda jahat. Padahal harus orang tu buat baik, harus orang tu buat jahat, betul? Tapi kalau hati kita jahat, kita akan sangka yang jahat. Kalau hati kita baik, kita akan ambil yang baik. Sebab tu kita ni nak kena baiki hati kita. Hati kita ni kena jaga, kena bersihkan, kena taubat banyak-banyak, kena istighfar banyak-banyak. Faham tak? Bukan maksudnya sangka baik itu dengan tidak ada waspada sekarang ni. Ada orang datang rumah kita, jangan sangka baik tanpa waspada pula. Perjalanan banyak sekarang ni. Gitu. Pedulikan dosa orang, doakan. Kalau nampak orang duduk dalam dosa maksiat, doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau bagi hidayah. Macam tu kan kebaik. Betul. Dah kata nak jadi orang baik, itulah sifat orang baik. Sifat orang baik disuka doakan yang baik-baik untuk orang lain. Macam tu. Kita tengok kalau mana ada kat status mana-mana dia suka up story, cerita status tentang keluarga dia yang tak elok, suaminya yang tak elok, bininya yang tak elok, itu orang tak ada maruah. Dia tak tahu nak jaga maruah orang, dan dia tak tahu nak jaga maruah dia sendiri. Memang ada yang sama waktu dengan dia yang akan menyokong status-status macam tu, yang tambah garam, yang tambah cilibu, yang tambah ajinomoto. Tu yang tambah-tambah tu yang sama waktu dengan dia yang tak elok perangai. Faham? Bila dia up status yang tak elok, ada yang komen-komen yang menyokong status tu. Tu 2 kali 5 perangai tak elok tu. Dia kalau perangai elok, dia tak berani nak komen. Sebab apa? Dia akan terlibat dalam benda tu. Dia kata, betul tu. Ada yang komen kat bawah, betul tu. Setuju, kata dia. Yelah. Tu adik-beradik, sepupu sepapak dia kata tu. Tolong tambah lagi. 2 kali ni 5 orang tak ada maruah, tak ada jaga maruah diri. Kita ni kalau tak ada jaga maruah diri kita, tolong jaga maruah orang. Faham? Kita sendiri yang mendedahkan aib kita. Allah tutup. Orang lain tak tahu yang kita ni jahat perangai. Allah tutup dah aib kita. Tapi bila kita buat macam tu, kita yang mendedahkan kejahatan kita. Orang kata, rupanya perangai tak elok macam tu. Na'udzubillah. Dah salah kita. Allah dah tutup. Wajib kita jumpa orang yang kita umpat. Wajib jumpa orang mengumpat minta maaf. Ikut hukumnya gitu. Sebab dosa sangkut paut dengan orang ni Allah tak akan ampunkan, melainkan orang yang kita umpat tu ampunkan. Jadi berat ke tidak? Berat.
Macam mana nak buat? Kena menyesal sungguh-sungguh dengan Allah, kena buat amal banyak-banyak, niatkan pahala kepada orang yang ada hak atas diri kita. Itu di antara cara. Allah minta maaf, tengok keadaan. Kalau kita jumpa dia jadi asbab berlaku mudarat yang besar, tak perlu jumpa. Minta maaf sungguh-sungguh, buat amal kebajikan untuk dia banyak-banyak. Kita ni, sebab besok ramai yang nak ambil kebajikan daripada kita ni. Kerana buat amal soleh banyak-banyak. Sebab banyak yang akan ambil pahala kita besok. Jaga. Jadi jangan berseronok. Jangan berseronok. Yang tu nak ambil hak dia, yang tu nak ambil hak dia, yang tu nak ambil hak dia. Apa yang tinggal? Kalau tak ada kebajikan kita, ambil dosa dia. Pikul pula dosa dia. Kita dah banyak dosa. Tak pasal-pasal nak kena tanggung dosa orang tu. Dan senang tuan-tuan kena takut ya Allah. Aku ni banyak ada dosa, aku tak nak dah tambah-tambah dosa. Buat amal soleh betul-betul, doa kepada Allah, minta Allah gerakkan hati-hati orang yang ada hak dengan kita, memaafkan kita. Tapi kita terlebih dahulu kena bersikap memaafkan semua. Kalau kita nak orang lain memaafkan kita, kita terlebih dahulu kena memaafkan sekalian orang. Tak kira siapa pun. Dia buat khianat dengan kita sengaja, tak sengaja. Hasad dengki dengan kita sengaja dia buat. Maafkan. Serah urusan dia dengan Allah. Boleh? InsyaAllah. Berat. Itu ujian Allah nak tengok. Kita nak senang dunia ke nak senang akhirat? Allah uji dengan benda macam tu. Orang-orang yang datang buat khianat dengan kita, dengki dengan kita, mengumpat kita, itu semuanya daripada Allah sebenarnya. Allah nak uji tengok hati kita baik ke tidak. Orang yang baik, meskipun orang buat jahat dengan dia, dia akan maafkan. Itu orang baik. Contohnya mana? Nabi SAW. Nabi pendendam dah? Nabi tak dendam. Padahal apa dia yang orang tak buat pada dia? Betul? Siapa tiru akhlak Nabi, garanti selamat. Kalau kita tak nak tiru, tak ada jaminan. Kita tak nak tiru akhlak Nabi, tak ada jaminan. Jangan tiru akhlak Nabi, pasti selamat insya-Allah. Contohnya sifat pemaaf Nabi. Kita cuba contohi. Aku maafkan semua orang. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah redha aku. Mudah-mudahan aku senang hari kiamat besok. Mudah-mudahan urusan aku senang hari kiamat besok. Aku maafkan siapa pun, aku tak peduli. Aku halalkan, aku maafkan semua. Aku tak nak susah di padang mahsyar besok. Aku nak bawa dia keluar. Kalau nak senang, kalau nak susah, jadilah pendendam. Besok orang lain dah beribu-ribu tahun duduk dalam syurga, kita kat padang mahsyar tak selesai-selesai lagi. Kita tahu orang tu buat dekat kita tak nak ambil tahu langsung hal dia, boleh tak? Boleh. Kita tak nak ambil tahu dah. Kita maafkan, tapi kita tak nak ambil tahu dah. Sebab apa? Takut nanti timbul balik fitnah. Macam tu. Bukan kita nak putuskan silaturahim dah. Kita tak nak. Kita tak nak. Maknanya aku maafkan semua apa yang kau dah buat selama ni pada diri aku. Aku maafkan. Dan aku tak nak buat jahat dengan kau. Aku tak nak tahu apa-apa dah. Sebab nanti kalau aku ingat, nanti jadi fitnah pada hati aku. Nanti yang mula aku bersangka yang bukan-bukan. Nanti aku mula nak doakan yang bukan-bukan. Nanti aku jadi dengki. Aku tak nak. Itu tujuan nak jaga diri, bukan nak putuskan silaturahim. Faham tak? Contohnya, dulu waktu muda-muda ke, waktu zaman jahiliah dulu, ada campur laki-laki, gaul bebas macam-macam. Ada buat benda-benda maksiat contohnya. Maknanya bila kita memaafkan, bukan bermaksud kena jumpa balik. Aku tak nak jumpa sampai bila-bila. Aku maafkan. Aku tak nak lah. Sebab kalau jumpa nanti timbul fitnah. Akan datang balik benda-benda maksiat tu. Akan teringat balik benda-benda maksiat tu.
akan jadi asbab nanti berhubung balik. Betul? Jadi minta maaf atau memaafkan ni bukan syarat berjumpa, bukan syarat. Cukup kita maafkan, tak nak jumpa. Sebab kalau jumpa nanti terbuka balik pintu-pintu fitnah. Faham tidak? Itu nak jaga silaturahim lah tu. Itu nak menjaga silaturahim. Bermain tak boleh cara kasar, cara halus dia buat. Tak apa. Kalau berlaku pun cara kasar, cara halus tu semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Allah nak bagi kebajikan kepada diri kita. Orang yang baik-baik Allah akan uji dengan yang berat-berat. Itu tanda orang sayang kita. Kalau orang yang Allah benci, dia tak ada jumpa susah. Macam Fir'aun. Tengok Fir'aun. Fir'aun tu, sesenang-senang ni, sesehat-sehat ni, sekaya-kayanya, betul? Tapi dia lah orang yang Allah benci. Jadi jangan ingat bila Allah bala kita, Allah benci dan Allah sayang. Allah nak ampunkan. Bila kita sabar dengan perbuatan jahat orang pada kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah naikkan darjat kita di sisi Allah. Mesti yakin benda macam tu. Sebab yang namanya pangkat darjat sisi Allah tu memang ada sungguh-sungguh. Cuma tak boleh lihat dengan mata kepala. Sama macam pangkat darjat atas dunia ni, tu boleh tengok. Naik pangkat, ada pangkat kat bahu dia, parang, pisau, cangkul. Tu boleh tengok. Ni jasa pula, jasa ni, jasa tu, jasa ni, jasa tu. Tengah belakang pun ada. Tak cukup baju kat seluar pun gantung juga, punya banyak. Itu contoh pangkat jasa yang boleh nampak atas tu. Tapi bila mati, tinggal lucut semua tu. Dia pun pangkat darjat yang Allah bagi. Nanti Allah akan tunjukkan di hari kiamat orang yang memiliki pangkat darjat yang tinggi sisi Allah senang urusan akhirat dia. Kita nak senang ke nak susah hari kiamat? Nak senang, terpaksa lalui. Sakit, pedih, kena lalui dah. Nabi dah pesan syurga itu dipagari, dikelilingi oleh benda yang menyakitkan. Maknanya sebelum nak masuk syurga kena jumpa benda tak seronok, benda tak sedap, benda sakit, macam-macam kesusahan, kepayahan, kesedihan. Itulah perjalanan sepanjang jalan nak menuju ke syurga Allah. Bila dah sampai saja syurga Allah, takkan jumpa dah sebarang jenis susah. Tak ada dah. Allah tak ciptakan sebarang jenis susah dalam syurga itu, melainkan semua kesenangan yang bertambah-tambah selama-lamanya untuk diri kita. Jadi bersabarlah. Sekejap je. Hari ni kita sabar, orang buat macam-macam dia sabar. Sakit sabar ni. Bukan tak sakit. Memaafkan bukan maksud tak sakit. Sakit. Tapi kita nak redha Allah tu yang lebih besar daripada tu. Daripada kita nak puas hati tapi Allah benci dengan kita. Apa? Biarlah hati kita ni sakit asalkan Allah redha dengan kita. Allah tengok, dia ni baiknya lah, orang buat salah pun memang diampunkan, dimaafkan, dia nak cuba tiru akhlak Nabi SAW. Bagus ni hamba dia ni. Itulah dia kehebatan dia. Orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Orang lain nakkan puas hati dengan menyimpan dendam dan sebagainya, dengki, dia tak ditolak benda tu. Memang sakit. Siapa kata tak sakit? Kita ni manusia, ada perasaan, betul? Tapi Allah kira pengorbanan kita tu. Allah kira pengorbanan kita memaafkan orang tu. Sakit tapi nakkan redha Allah, aku maafkanlah. Demi Allah, kerana Allah. Agar aku senang hari kiamat besok. Hebatlah dia. Maknanya dia orang yang hebat. Dia orang pilihan Allah. Orang buat baik, balas baik ni banyak. Orang buat jahat, balas dengan jahat banyak. Tapi orang yang dibuat jahat, dibalas baik ni jarang-jarang ada. Orang buat jahat, dibalas dengan kebaikan. Paling tidak dia memaafkan. Jarang ada orang macam ni. Sebab orang yang baik ni tak ramai. Orang hati yang baik ni tak ramai. Yang banyaknya yang tak baik. Betul ke tidak? Sebab tu penduduk syurga lebih sedikit daripada penduduk neraka. Sebab yang baik ni sikit. Yang hati baik sikit. Yang pemaaf sikit. Yang pendengki ramai, pendendam ramai. Kita guna akal kita. Nak senang dunia, nak senang.
Kita sabar, maafkan, kita tak balas kejahatan orang dengan kejahatan. Bahkan kita doakan mereka mendapat taufik hidayah supaya jadi orang yang baik. Itu yang bagus. Memanglah menyakitkan, tapi Allah kira semua. Allah tengok betapa bersungguhnya hamba dia mengenepikan keinginan nafsu dia yang nak berdengki berdendam tu. Semata-mata nak redha Allah. Oh, dia sangat hebat. Dia sangat hebat sisi Allah. Dia menggembirakan hati Nabi SAW. Nabi seronok tengok dia. Nabi bangga dengan umat dia yang macam tu, walaupun orang lain tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sambung kita. Satu pada dan makna satu pada perbuatan. Ingat tu, jangan menduakan. Inilah guna tauhid. Kita dah belajar apa pun yang berlaku semua hakikatnya daripada Allah. Dah kalau bukan Allah, siapa lagi? Adakah Allah membuat benda yang sia-sia? Tak. Maha suci Allah daripada mentakdirkan yang sia-sia. Nampak tak ada? Allah uji kita. Allah nak suruh kita baiki hati. Maka Allah datangkanlah ujian. Barulah kita tahu tahap hati kita, kebersihan hati kita ni tahap mana. Kalau Allah tak uji, kita tak tahu setinggi mana kesabaran kita, sehebat mana sifat pemaaf kita. Kalau tak diuji oleh Allah, Allah dengan kehendak Allah datangkan orang-orang yang macam tu, yang memang nak buat sakit hati kita. Allah nak tengok kita supaya kita tahu ni, maknanya aku ni bukan pemaaf lagi, aku ni pendendam lagi rupanya. Ada lagi orang yang aku tak maafkan. Tak ada jadi, tak tinggi lagi darjat aku kalau macam ni sisi Allah. Tak hebat lagi aku macam ni. Mana aku kena usaha ni, aku kena baiki. Yakin dengan janji-janji Allah. Hari ni mati orang yang baik-baik ni, hari ni dia mati terkejut. Contohnya dia mati terkejut hari ni. Hari inilah dia akan mula mendapat nikmat daripada Allah. Hari ni dia akan kecapi kesenangan bila dia mati. Tak nanti lama dah. Orang yang baik-baik ni, yang memisahkan dia dengan nikmat tu mati je. Ibaratnya macam sebelah dia. Dia orang baik, segala nikmat kesenangan ada sebelah ni. Yang memisahkan dia dinding ni je. Ya, dinding ni ibaratnya macam mati tadi dah. Bila roboh macam dinding ni, jumpalah dengan kesenangan. Begitulah juga orang yang jahat. Kalau kita jahat, hati kita busuk jahat, walaupun sekarang kita rasa senang dengan kejahatan kita, puas hati dengan dendam kita, puas hati dengan perbuatan maksiat kita, ni sebelah ni penuh dengan azab siksaan. Roboh aja dinding ni, jumpalah azab yang tak sudah-sudah. Dekat dia sebenarnya. Janjian baik dan janjian buruk tu dekat dia dengan kita, yang memisahkan hati tu. Jadi bersabarlah. Dengan sabar tu Allah ampunkan dosa, Allah naikkan darjat. Jangan pedulikan dosa orang. Kita uruskan diri kita, usaha jadi hamba yang baik. Tu je kerja kita. Kerja kita usaha jadikan diri kita hamba yang baik, hamba yang bertakwa, buat benda-benda yang Allah redha, tinggalkan benda yang Allah benci. Sudah. Orang lain nak jahat, tak jahat, itu urusan dia. Jangan nanti kita leka dengan kejahatan orang, kita terlupa nak baiki diri kita. Betul? Mati kita dah dekat. Dia boleh jadi panjang lagi masa dia. Kita ni. Sebab tu syaitan nafsu ni memang melekakan kita supaya sibuk dengan dosa orang, supaya kita terlupa nak baiki diri kita. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah. Tak ada. Apa yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Allah lah yang buat, Allah lah yang datangkan, Allah lah yang jadikan orang-orang yang masalah tu datang dalam hidup kita. Nampak tak? Apa hikmahnya? Tadi Allah nak bagi kita pahala dengan kita sabar.
Allah nak bagi kita pahala yang banyak dengan kita memaafkan. Allah nak bagi kita pahala yang banyak dengan kita mendoakan yang baik-baik. Walaupun pada orang-orang yang kita anggap musuh tadi, kita doakan, ya Allah, kau jadikanlah dia orang baik. Kau jadikanlah dia orang yang bertakwa. Bila dia baik, bila dia bertakwa, silap-silap aku boleh ambil manfaat pula daripada dia nanti. Betul? Macam tu lah. Latih diri kita. Kalau tak mula daripada sekarang, bila lagi? Bila lagi kita nak buat benda-benda macam tu? Bila nak buat? Lepas mati nak buat? Tidak. Lepas mati nak buat apa lah? Nak buat baik sebelum mati ni. Dah mati nak buat baik macam mana? Tutup dah peluang nak buat amal soleh, tutup dah. Bila mati tutup dah segala pintu-pintu peluang nak buat baik. Jadi gunakan kesempatan yang ada tak berapa hari lagi ni. Gunakan sebaik mungkin. Baiki hati kita. Maafkan orang. Pedulikan laki kita ke, bini kita ke, buat sakit hati kita ke, kita maafkan. Faham? Jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Yang kata berat tu sebenarnya siapa? Nafsu kita. Nafsu ni nak biar kita mati bawa dendam. Nafsu, setan, dia nak kita mati dalam keadaan bawa dendam, bawa dengki. Supaya nanti kita dibenci oleh Allah di hari kiamat, dihumbankan ke dalam neraka besok. Berjayalah setan nafsu nak menipu kita. Jadi jangan turutkan. Memanglah. Setan kata apa kau nak maafkan? Bodoh kalau kau maafkan dia, dah buat macam-macam kau nak maafkan dia. Tu memang nafsu lah tu. Kan nafsu ni memang mengajak benda yang tak elok. Pendendam dengan pemaaf mana baik? Pemaaf, tapi nafsu ajak kita jadi dendam. Nafsu lah tu. Malaikat takkan ajak kita jadi dendam. Malaikat tidak membisikkan benda jahat. Yang membisikkan benda jahat setan. Syaitan. Supaya kita mati nanti dikapankan dengan hati kita yang jahat. Alhamdulillah, kita nak mati dalam keadaan hati yang bersih. Biarlah tubuh badan kita tak segak mana, tak cantik mana, tak hebat mana, tak lawa mana, tak megah mana. Ni hati ni yang nak bawa balik akhirat ni. Hati ni. Tubuh ni semua hancur besok, bergulat busuk. Hati ni. Baiki hati kita. Biar orang nak dengki kita, orang nak ngumpat kita, orang nak malukan kita, silakan. Selagi kau boleh buat, selagi kau boleh buat, selagi kau diizinkan oleh Allah, buatlah sekehendak kau. InsyaAllah aku akan sentiasa memaafkan. Sebab aku nak redha Allah. Sebab aku nak selamat balik. Besok dalam kubur yang senangnya aku. Kalau yang susah pun aku. InsyaAllah. Boleh tak kita marah setan kalau kita dah buat jahat itu? Inilah setan. Memang kena marah lah, setan tu musuh kita. Jangan puji setan pula. Kena marah dia. Dia memang dendam daripada dulu. Sekarang ni pun dia memang dendam. Bukan sejak dulu lagi dah memang dia dendam dengan kita. Sebab itulah dia sentiasa hasut kita buat jahat, supaya nanti sama-sama terjun dalam neraka. Kena minta berlindung dengan Allah. Ulama ajar cara nak perang dengan setan ni, kena minta berlindung dengan Allah. Ya Allah, tolong lindungkan aku, lindungi aku daripada kejahatan, tipu daya setan dan nafsu. Kena selalu minta. Sebab kita tak ada kuasa. Minta dengan Allah. Bila Allah pelihara kita, datanglah sarjan setan ke, kopral ke, apa ke, tak jalan. Bila kita dipelihara oleh Allah, jangan kita rasa kita kuat pula. Kita tak kuat. Minta berlindung. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca banyak-banyak. Ataupun doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, lindungilah aku ni. Lepas mayang tu kan doa, ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan nafsu yang suka mengajak menghasut aku daripada membuat benda yang kau benci. Ya Allah, tolonglah, jauhkan aku, selamatkan aku. Aku tak kuasa ya Allah, melainkan kau yang boleh tolong aku.
Doa je tu, insya-Allah lah bila Allah tolong, walaupun datang kita akan selamat. Kita akan selamat. Itu cara nak berperang. Selain daripada minta tolong, kena berperang. Maksud berperang ni lawan ajakan dia. Lawan, dia ajak sangka jahat, kita sangka baik. Itu nama lawan lah tu. Dia ajak balas kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Itu maksud berperang. Bukan ikutkan. Kalau dia bisik kita supaya sangka jahat, kita ikutkan sangkaan jahat. Itu nama kita turutkan. Jangan turutkan. Berperang ni makna lawan. Kalau dia suruh balas jahat, jangan. Balas nak balas. Paling tidak doakan yang baik. InsyaAllah tak mustahil kalau Allah tolong. Bila Allah tolong, yang berat mana pun jadi ringan. Bila Allah tolong, seberat mana jadi ringan kalau Allah tolong. Tapi kalau Allah tak tolong, seringan mana pun tak nak buat dia. La haula wala quwwata illa billah. Maka jika ada mana tadi tu tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala, maka jika ada perbuatan yang berasingan, maka dinamakan dia kamun fasil pada perbuatan. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan. Maksudnya dah ada pula perbuatan yang lain sama macam Tuhan. Dia boleh buat macam mana yang Tuhan buat. Dia boleh bagi macam mana yang Tuhan bagi. Tidak. Mustahil. Ingat tu. Mustahil. Datang mudarat pada kita, ingat itu kemudaratan daripada Allah. Bukan daripada tukang sihir itu, bukan daripada sianu-sianu itu. Dia manusia. Syaitan, jin, iblis pun makhluk Allah yang tidak memiliki sebarang kuasa. Dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa nak menyakitkan kita, nak mendatangkan sakit. Yang berkuasa mendatangkan sakit mudarat ni hanya Allah saja. Tanam dalam hati kita betul-betul. Pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Itu namanya akidah. Itulah namanya akidah, pegangan dalam hati. Kalau berlaku sakit itu dengan izin Allah. Adalah sebab Allah nak suruh kita banyak ingat Allah. Boleh jadi waktu kita sihat kita lupakan Tuhan. Bila sakit selalu ingat Tuhan. Tu Allah sayang dah tu. Orang yang selalu ingat Tuhan ni Allah sayang. Terhikmah, sangka baik dengan Allah. Wajib sangka baik dengan Allah. Bila datang je musibah pada diri kita, cepat-cepat sangka baik dengan Allah. Mesti ada benda baik yang Allah nak bagi pada kita. Macam tu. Mungkin kebaikan ni kita tak nampak hari ni, tapi akan datang. Itu satu lagi sifat kita. Nak tengok balasan segera. Kalau hari ni sabar, hari ni kan nak tengok dia punya apa. Dia punya balasan ni tak ada pun, tak berlaku apa-apa pun. Sabarlah tadi. Tak tambah rezeki pun. Kita jenis macam tu. Nafsu kita ni nak suka nak tengok balasan segera. Sabarlah. Allah tak mungkin janji. InsyaAllah. Sungguh-sungguh. Banyak zikir, banyak solawat. Kena buat benda-benda macam tu. Itu orang panggil pembantu. Kena banyak zikir, banyak solawat, kena banyak bertahlil la ilaha illallah. Sebut ya Allah, astagfirullah. Kena selalu. Itu orang panggil pembantu yang lain-lain. Nak kuatkan hati kita. Nak bersihkan hati kita supaya hati kita jadi kuat. Banyakkan solawat. Lepas solawat, doa. Lepas solawat, banyak-banyak doa. Ya Allah, dengan keberkahan solawat ni, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk buat ibadat dengan berkat solawat ni. Buat macam tu lah. Ya Allah, dengan berkat solawat ni, kuatkan hati aku supaya aku jadi pemaaf. Minta dengan berkah solawat. Minta kepada Allah dengan keberkahan solawat atas Nabi SAW. Apa saja doa, apa saja hajat. Solawat, dah solawat banyak-banyak. Ya Allah, dengan berkat solawat yang aku baca ni, permudahkanlah urusan aku. Solawat banyak-banyak. Lepas solawat, ya Allah, dengan berkat solawat ni, ya Allah,
Kuatkan aku untuk melawan maksiat, melawan bisikan maksiat dalam hati aku. Selamatkan, sucikan hati aku, lidah aku daripada benda-benda kotor dengan berkat salawat ni. Kau buanglah rasa cinta dengan dunia, kau gantikanlah dengan cinta kepada ibadat pada akhirat dengan berkat salawat ni, ya Allah. Mintalah. Kadang kita ni tak nak minta. Jangan sombong dengan Allah. Minta. Kita tak ada apa-apa, kita tak boleh buat ibadat kalau Allah tak tolong. Minta dengan Allah. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan dan iaitu mustahil kerana kedua-duanya itu tidak meratai pemerintahannya. Jadi kalau ada dua perbuatan yang sama ataupun ada perbuatan yang lain seperti perbuatan Allah, itu akan membawa kepada tidak meratai pemerintahannya. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Ingat, Tuhan itu satu, tidak berbilang. Mustahil Tuhan berbilang-bilang. Akal tak boleh terima sekali-kali berbilang-bilang Tuhan. Ada 2, 3, 4, 5, 6 Tuhan tu mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali. Kerana apa? Satunya berlawanan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Wa'alakum ilahu wahid, Tuhan yang satu. Ingat, buruk baik yang datang pada kita semua daripada Allah. Kerana sebagai ujian untuk kita. Ingat Allah banyak-banyaklah. Ingat Allah banyak-banyak. Hati-hati dengan nafsu. Memang nafsu ni dia memang dia macam tu lah. Dah memang Allah sendiri yang ciptakan nafsu ni macam tu. Memang tugas dia. Allah jadikan nafsu, setan, iblis, dunia, makhluk. Dan memang Allah jadikan dia tugaskan dia sebagai pengganggu, pengacau ibadat, rintangan ibadat. Barulah ada kemanisan dalam ibadat bila ada rintangan. Orang yang dapat kejayaan dengan mudah tak sama dengan orang yang dapat kejayaan dengan payah. Dia punya kepuasan dia itulah lain. Dia dapat kemenangan selepas daripada dia jatuh bangun. Jadi lain daripada yang mudah-mudah dapat kejayaan tanpa halangan. Tak sama. Sebab tu Allah nak tegapkan hati kita, Allah nak teguhkan hati kita, Allah uji dengan ni supaya hati kita semakin kuat untuk nak menghadapi dugaan-dugaan yang akan datang pula macam mana. Itu proses Allah nak meneguhkan hati kita. Allah bagi kita ujian macam ni supaya hati kita kuat untuk apa? Nak hadapi kemungkinan dia tak tahu lagi apa akan datang, yang berlaku apa pula. Jadi Allah latih kita daripada sekarang lah uji dengan begini-begini supaya hati semakin kuat. Kalau tak diuji kita tak tahu tahap kesabaran kita. Jadi tak adalah nanti kemajuan dalam ibadat. Tak adalah kemajuan dalam ibadat kalau kita sendiri tak tahu tahap hati kita ni sabarnya bersih macam mana. Bila kita dah tahu kotor punya hati aku ni, dengki punya hati aku ni, tak sabar lagi, ada usaha. Di situlah nanti akan meningkatkan dia punya usaha nak mendekatkan diri dengan Allah. Dia makin bersungguh. Jangan sangka jahat dengan Allah. Tak ada benda yang tak elok Allah jadikan. Semuanya elok. Cuma kita je yang tak faham. Bila kita tak faham, kita banyak sangka yang tak elok kepada Allah. Allah tak pernah buat tak elok. Allah buat yang elok-elok semua. Dan dalil atas satu Tuhan yang tidak berbilang-bilang itu dalilnya kita fikir. Dalil Tuhan itu satu dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir. Kalaulah Allah Ta'ala tidak ataupun tidak satu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang, sekurang-kurang bilangan itu 2. Nampak tak? Maka jika Tuhan itu 2, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Maksudnya begini, kalau bukan sebuah i'tiqad Tuhan ada 2. Faham Jangan tidur tahu. Kamu tidur kan dengar benda lain. Salah faham nanti kalau.
Ini dalil. Seandainya ada orang yang kata Tuhan tu dua. Bila dah ada dua Tuhan, dah tentulah kedua-dua Tuhan ni memiliki kehendak. Betul? Yang ni pun ada kehendak dia, yang ni pun ada kehendak dia. Jadi bila sebut kehendak ni, bila dah ada dua, kadang-kadang kehendaknya sama dan kadang-kadang kehendaknya berbeza. Bila berbeza tu kan jadi bergaduh dah lah. Macam kita lelaki bini duduk seorang, tak ada nak bergaduh dengan siapa. Ikut dia nak makan sardin ke, nak makan apa, seorang, tak peduli. Aku tak nak makan, ikut kau lah, kau seorang. Tapi kalau dah ada dua, yang ni nak makan lauk apa, telur goreng kicap je. Yang ni nak makan tom yam. Kan dah bergaduh tu. Nampak tak? Maksudnya kalau ada dua Tuhan, dah tentulah nanti jadi masalah lagi besar lagi. Sebab bila sebut Tuhan, faham dulu, bila sebut Tuhan ni dia punya kehendak mesti jadi, mesti lulus, tak boleh terlewat, tak boleh tertangguh. Kalau dia nak putih-putih lah yang jadi. Itu sifat tu sifat Tuhan. Dan kehendak dia tak ada siapa yang boleh menyangkal. Itu sifat Tuhan. Cuba kita bayangkan kalau ada dua yang macam tu. Yang ni nak buat makhluk ni warna biru, yang ni pula nak buat makhluk ni warna putih. Macam mana agak-agak? Lah nanti insya-Allah akan datang. Sebab tu dalil wahdaniyah ni panjang. Dalil sifat wahdaniyah ni paling panjang sekali dalam ilmu tauhid ni. Dalam kitab ni paling panjang sekali dalil. Huraian dalil aklinya panjang. Sebab nak bagi faham betul-betul. Kerana ramai orang yang jatuh kepada menduakan Allah. Makna peluang nak menduakan Allah tu besar. Kadang-kadang dia tak sedar dia boleh menduakan Tuhan tanpa dia sedar. Sebab tu dalil sifat wahdaniyah ni panjang. Jadi tak boleh baca kalau-kalau dah tu. Nak kena tenang-tenang baca sikit-sikit. InsyaAllah jadi dia. Baca banyak-banyak, ngaji banyak-banyak, cepat alim. Nanti ngaji banyak-banyak, cepat pandai pula. Masalah juga cepat pandai ni. Nanti dah tak nak mengaji lagi bila dah cepat pandai. Malah ngaji buat apa, aku dah tahu dah tu. Malah lah, tu dah tak mengaji. InsyaAllah. Muka surat apa tadi? 47. Tanda-tanda situ tu dia tarik. Dan yang kedua, insya-Allah minggu depan apa? Penawar hati yang kotor. Penawar hati yang berpenyakit. Bukan penawar hati yang gundah gulana. InsyaAllah. Begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat ni macam itulah ibadat ni. Allah jadikan kita atas dunia untuk ibadat. Laki-laki ke, perempuan ke, tua muda ke, tujuannya ibadat. Ibadat. Apa maksud ibadat? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, pada zahir ataupun pada batin. Jadi kita ni kena pastikan kita ni taat kepada Allah zahir dan batin. Kebanyakan kita ni hanya menumpukan ketaatan zahir. Zahir kita jaga baik-baik. Zahir kita cuba buat benda yang wajib-wajib. Zahir ni kita jauhkan benda-benda haram. Tapi hati kita tak macam tu. Hati tak sedemikian. Hati dia jadi terbalik pula dah. Tak seiring. Dia kena seiring. Macam mana zahir kita taat kepada Allah, hati kita pun kena taat kepada Allah. Jadi sebab tu ibadat ada dua, zahir dan batin, ibadat anggota dan ibadat hati. Jangan kita sibuk
berusaha menjaga taat yang zahir, tangan tak buat benda haram, mata tak tengok benda haram, telinga tak dengar benda haram, lidah tak cakap benda haram, kaki tak melangkah tempat haram, perut tak diisi dengan benda haram, kemaluan kita tak buat benda haram, tapi hati kita buat benda haram. Hasad, dengki, ujub, takabur, itu semua dosa hati tu. Jadi tak nak, tak mau. Dia kena seiring, bersih zahir dan batin, baru selamat nak balik akhirat. Sebab amalan batin ni, dosa hati ni, maksiat hati ni lebih bahaya daripada maksiat anggota. Maksiat hati lebih bahaya daripada maksiat anggota. Contoh tadi kan, dengki tu. Dengan sebab dengki ni hati bukan lidah. Dengki ni hati bukan tangan. Dengki ni hati. Hati kita iri hati, tak suka tengok orang lain dapat kesenangan, kemewahan, kebahagiaan yang bangsa dunia ataupun yang bangsa agama. Kita tak suka, tak boleh nak tengok orang lain dapat benda baik. Itulah dengki. Kalau ada perasaan macam tu dalam hati, itu namanya kita dah diserang penyakit dengki. Kita dalam bahaya. Kita sedang berada di zon kecelakaan. Jangan biarkan. Semak hati kita. Ada tak perasaan tak suka tengok orang lain dapat senang? Habis dah bateri ke apa benda ni? Pandai dia. Dah memang setting ke apa 1 jam lebih ke mana? Gua nak tak bunyi dah. Tak apa. Tak apa, kita cakap juga. Maksudnya kita kena semak hati kita. Ada tak perasaan kita tak suka tengok orang lain dapat benda baik, benda senang? Kalau ada perasaan macam tu, ketahuilah dah ada penyakit dengki dalam hati kita. Walaupun kita solat, ketahuilah walaupun kita orang yang solat 5 waktu, rajin mengaji, kita sedang dibenci oleh Allah. Bila ada sifat tu dalam hati kita. Jadi mau tak mau kena buang. Kena buang. Allah tak peduli. Bila ada dalam hati dengki, tak peduli sembahyang, tak sembahyang, haji, tak peduli. Sebab tu dipanggil dengki ni sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Maka kena buang. Jangan kita rasa susah hati, sakit hati, iri hati dengan nikmat-nikmat baik yang Allah bagi kepada orang lain. Jangan. Tu sebenarnya hasutan nafsu supaya kita berdengki, supaya amalan kita yang zahir tadi semuanya dipadam oleh Allah. Setan ni dia memang sifat dia khianat. Setan nafsu ni dia memang tak suka tuan-tuan perempuan ni buat amal banyak-banyak. Dia tak suka. Dia nak tahan. Dia hasut tuan-tuan perempuan supaya jangan semayang, jangan mengaji. Mengaji juga. Dia kata dia dah aurat, tutup aurat. Sakit hati dia cakap. Baca Quran pula, salawat pula, begini begitu, pergi haji, pergi umrah, zakat, macam-macam lagi. Dia kata macam mana cara aku nak jahanamkan amal ibadat dia orang ni? Macam mana cara aku nak jahanamkan amal ibadat dia ni? Dia hasut hati supaya berdengki. Sebab dia tahu dah, barang siapa yang ada dalam hatinya dengki, sebanyak apa pun amalan zahirnya dipadam, dihapuskan oleh Allah. Sebab tu dia hasut kita. Kalau macam kita nak cari ilmu kan, nak mengaji ke, nak main badan, nak buat naik duduk, macam guru tu macam tak nak ajar kita, macam memantah kita. Belum lagi mengaji, dia dah cakap kita ni, dia tolak kita tempat lain macam ni. Ada guru yang macam tu. Kita nak belajar, dia tak nak bagi kita ilmu. Tanya dia apa alasan? Boleh jadi Allahumma salli Muhammad, kita nak minta dia mengajar yang pelik-pelik ke kot? Dah ada balik. Apa pasal? Tak dapat tak jejak ni. Cubaan.
Ada lah tu. Dia tak suka lah tu kita cakap benda ni. Sikit. Maknanya kalau sebagai seorang guru, dia boleh jadi sepatutnya dia bagi semangat kepada orang nak belajar. Kita tak boleh nak tolak. Kecuali masa kita dah memang tak ada. Dah tak ada masa dah. Ataupun ilmu yang orang minta kita ajar tu bukan bidang kita. Kita tak pandai. Kita nak minta baca Quran, kita tak berapa pandai. Baca pun boleh untuk diri sendiri. Boleh jadi juga. Yes. Kalau dia nak suruh pergi mengaji dengan orang lain, boleh jadi itu sifat tawaduk dia. Dia merasakan yang dirinya tak ada kepandaian nak ajar. Ataupun boleh jadi itu sebagai ujian nak tengok sesungguh mana kita nak belajar dengan dia. Kadang guru ni dia macam-macam. Dia nak tengok kesungguhan betul ke nak belajar. Dia cuba elak-elakkan diri, dia cuba begini begitu nak tengok sekuat mana kesungguhan nak belajar. Takut angat-angat tai ayam. Jadi macam-macam lah. Maknanya sangka baik sudah. Tak apalah, mungkin boleh jadi dia tidak ada ruang untuk nak ajar kita. Kita usahalah cari guru yang lain. Sepatutnya kalau makna kita kena sampaikan apa yang kita tahu, sekadar yang kita tahu, kita kena kongsi kepada orang lain. Kalau sampai tempat kita tak tahu, kita kata kita tak tahu. Saya tak pandai. Nak tahu bab ni, tanya orang lain. Dalam bab ni saya tak tahu. Dah kita manusia bukan semua tahu. Betul? Yang penting tak apa. Kalau kita sangka baik, kenapa dia tak nak kita mengaji dengan dia, sangka baik. Boleh jadi ada hal-hal peribadi dia yang kita tak tahu. Sangka baik mana? Kita cuba cari yang lain. InsyaAllah jangan putus asa. Jangan putus asa. Ramai orang boleh kongsi ilmu, insya-Allah. Boleh jadi dia adalah sebabnya peribadi dia ke, kita tak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Supaya adakah cara terbaik untuk saya supaya rajin dalam berzikir? Dia nak berzikir ni kena mujahadah. Kena paksa diri. Dia sebelum nak suka tu dia jumpa benci dulu. Yang namanya amal akhirat ni, dia punya seronok dia tak datang itu jam. Dia tak sama dengan benda dunia. Benda dunia yang tak pernah kita buat, hari ni kita buat, hari ni kita dapat seronok dia. Kita tak pernah jumpa yang namanya handset handphone ni. Tiba-tiba orang bagi kita hari ni kita dapat seronok dengan dia. Tapi kalau orang bagi kita Quran hari ni, tak ada jumpa seronoknya. Makan masa kena paksa dulu. Yang nama ibadat ni dengan paksaan. Daripada paksaan tu nanti lama-kelamaan dia semakin meningkat keimanan dia. Semakin baik amalnya, semakin baik hatinya, semakin bersih hatinya. Nanti insya-Allah daripada rasa bosan jadi seronok. Rasa tak penting jadi rasa sangat penting. Dia bukan tiba-tiba dah. Dia apa pun jenis amal, sama ada amalan hati ataupun amalan zahir, kena paksa dulu. Dah memang itu jalan dia. Sebab tu Nabi kata tadi, jalan nak pergi syurga ni benda yang menyakitkan. Kena jumpa benda tak sedap dulu. Benda tak seronok, menyampah, menyirat, meluat, apa lagi, macam-macam lagi. Malas, nafsu kita pula malas. Kita kena belajar mengaji. Dengan ilmu ni nanti kita boleh dapat macam-macam info, makna hidayah daripada Allah. Ulama akan bagi tahu kita bagaimana cara. Dia sebenarnya hati itu sebenarnya yang nak mengajak kita berzikir, rajin solat, rajin berzikir, rajin mengaji. Hati kita ni raja. Ni kita nak kena uruskan. Di antara sebab kata ulama kita malah beribadat sebab dosa dalam hati kita. Itu di antara punca kata ulama kita lemah, lesu, lembek nak buat ibadat. Tak kisahlah berzikir ke, solat ke, baca Quran ke, sebenarnya itu masalah hati kita. Hati kita ni banyak dosa. Boleh jadi kita tak taubat kepada Allah. Boleh jadi taubat kita tak sebenar. Belajar bab taubat. Sebab taubat ni yang nak membersihkan hati ni ada syarat, ada rukun. Kalau taubatnya tak ikut syarat rukun, dia tidak membersihkan hati. Dia tak menggugurkan dosa. Tapi secara umumnya yang namanya ibadat memang kena paksa terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
mengaji nak cakap kita nampak dia tutup aurat tu tak berapa konkret. Aku tak redha ya Allah dengan cara tutup aurat ini, tapi aku doakan semoga yang pahala ni buat tu aku terus pun tak kita buat sebaik itu. Boleh. Mana sentiasa doakan. Doakan. Sebab manusia ni di peringkat. Dia tak boleh nak buat ibadat dengan sempurna terus. Dia akan jumpa yang tak sempurna dulu. Kita nak jadi pemaaf, kita akan jumpa pendendam dulu. Allah akan ajar kita, didik kita dengan hati yang dendam dulu. Daripada situ nanti baru kita kenal apa itu pemaaf. Sebelum jadi pemurah, kita akan jadi bakhil dulu. Daripada bakhil tu nanti dia akan kenal yang namanya pemurah. Dia memang dalam proses macam tu. Dia bukan tiba-tiba lahir pemaaf, lahir pemurah, lahir sangka baik. Dia akan jumpa yang nama mengumpat, berdengki, berdendam, menunjuk-nunjuk. Dia akan jumpa benda-benda tu semua. Tapi dalam ilmu tu tadilah, dengan dia belajar tu nanti Allah akan bimbing dia, Allah akan didik dia, dia akan semakin hari semakin faham, semakin ditinggalkan. Maka dia berubahlah tadi, yang asalnya hatinya pendendam jadi pemaaf, daripada sombong jadi tawaduk. Begitulah juga orang yang menutup aurat. Kadang tutup dah tapi tak sempurna. Kadang dah sempurna tapi tak cukup lagi. Kadang dah tutup aurat tapi masih menimbulkan apa orang panggil keinginan orang lain nak tengok kita, mana masih lagi menutup, menarik perhatian laki-laki walaupun dah menutup aurat. Nampak tak? Sebab tujuan asal tutup aurat tu supaya menghilangkan fitnah, supaya orang tak seronok tengok kita. Bila orang tak seronok tengok kita, selamatlah daripada fitnah. Tapi kalau kita maksudnya peringkat iman kita yang lemah-lemah ni, yang doa-doa ni dah tutup aurat tapi masih lagi nak diperhati oleh orang. Jadi sebenarnya matlamat yang asal tutup aurat tadi tak sampai lagi. Tutup aurat dah tapi berlabuci lagi. Nampak tak? Tutup aurat dah. Longgar dah. Mula-mula dia proses ni. Mula-mula dia dah aurat. Lepas tu dia nak belajar tutup aurat. Dia pun pakailah pakaian. Dulu pakai seluar pendek, tapi sekarang pakai seluar panjang dah, tapi ketat. Dulu pakai baju pendek, sekarang ni lengan panjang dah, tapi ketat. Maknanya belum sempur. Dulu tak bertudung, sekarang dah tudung, tapi ada jambul dekat depan dia lagi. Tutup separuh baru. Dia dalam proses lah tu. Kita doakan semakin baik. Jangan keji, jangan cela. Kita tak tahu betapa susah dia nak lawan nafsu dia, nak dekatkan diri dia dengan pakaian yang macam tu. Kalau kita orang baik, kita akan faham proses tu. Sebab tu Allah didik kita ni jadi orang jahat dulu. Allah didik kita, di antara cara didikan Allah bagi kita ni pengalaman jadi ahli maksiat dulu. Supaya lain kali bila dah sampai kita dah duduk di tempat yang lain, bila dah jadi orang yang taat contohnya, kita akan menghormati orang yang macam kita dulu. Kita tak akan mencela, kita tak akan condemn, kita tak akan kritik, kita tak akan melemahkan semangat dia. Sebab apa? Kita pun dah rasa benda itu dulu. Kita pun asalnya daripada situ juga. Betul? Nampak tak? Jadi kita akan hormat, kita akan raikan, kita akan bagi dia semangat. Tak apa, insya-Allah nanti lama kelamaan insya-Allah awak akan dapat sempurna tutup aurat awak ni. Sebab kita faham, kita pun dah lalui benda tu. Bukan kita lahir-lahir terus bertudung labuh, dah. Nampak tak? Jadi Allah didik kita, cara Allah nak didik kita, Allah bagi pengalaman duduk dalam maksiat dulu. Tak sama dengan orang yang jadi baik dengan tak lalui benda-benda macam tu. Ini kadang-kadang timbul dalam hati kita sombong. Maknanya terus nak condemn, terus nak kutuk, terus nak maki. Jadi orang yang pernah duduk dalam situasi tu, dia tahu. Dia nampak dah orang lain boleh tutup aurat dengan sempurna, tapi dia tak kuat nak buat tu. Sebab tak dapat pertolongan Allah. Dia nampak dah benda baik tu, tapi dia tak ada kekuatan. Macam kita dulu Kenapa dulu lagi kita tak berubah? Kenapa baru sebulan dua, setahun dua ni kita berubah? Kenapa tak daripada dulu? Bukankah daripada dulu kita dah tahu mana yang baik, mana yang buruk? Kenapa tak berubah daripada dulu? Kenapa tak hijrah daripada dulu? Itu buktinya kita tak ada kuasa. Tak mampu, tak ada kuasa. Begitulah orang sekarang.
Begitulah orang-orang yang duduk dalam maksiat tu. Dia tidak mendapat taufik daripada Allah. Maka begitulah dia nak tapi tak boleh, tak kuat. Jadi jangan sombong. Bila kita dah ditolong oleh Allah, jangan kita sombong. Kita kena tolong orang yang macam tu. Bagi dia nasihat, bagi dia semangat, bukan condemn. Faham tak? Doakan, paling tidak doakan, ya Allah bagi dia taufik, bagi dia ilmu, mudah-mudahan dia faham, dan dia lebih faham bagaimana cara nak menutup aurat dengan sempurna. Begitulah. Kita yang tutup aurat ni pun kadang-kadang tak sempurna lagi, walaupun dah longgar, walaupun tidak nak menampakkan warna tubuh, warna kulit, dah longgar, tak nampak dah bentuk-bentuk tubuh badan kita, tapi kita masih lagi nak berhias-hias. Maknanya tak kesampaian lagi. Mana laki-laki bila tengok kita menarik lagi, laki-laki. Ni wakil daripada laki-laki yang sihat. Kita akan tertarik walaupun perempuan ni pakai purdah, pakai niqab, tapi dia masih berhias. Kita akan seronok tengok dia. Mata kita akan nak tengok dia, oh Allah. Dia sihat. Lain dia sakit. Betul? Kalau sakit dia tak peduli. Kalau dia gila dia tak peduli. Tapi kalau dia laki-laki yang sihat, macam tu lah, dia akan tertarik dengan perempuan walaupun berniqab, walaupun berpurdah, walaupun bertudung labuh, walaupun berjubah. Tapi kalau selagi tak ada benda-benda yang menarik perhatian, dia akan tengok. Dia akan tengok kita. Tu laki-laki. Laki-laki je yang tahu jahat laki-laki macam mana. Sebab tu saya bagi tahu. Laki-laki je yang tahu jahat laki-laki macam mana. Tak kira dia mengaji tak mengaji, dia manusia. Dia bukan malaikat, betul? Jadi kesempurnaan tu dia akan datang, itu kembali kepada hati kita. Kalau hatinya kuat, hebat, takwanya, imannya kuat, imannya tebal, imannya tinggi, dia akan cuba mengusahakan yang terbaik. Dia tak nak menjadi perhatian lagi, dia tak suka laki-laki tengok dia. Maka dia akan jaga pakaian dia, tak perlu dah nak berlawa-lawa, tak perlulah maknanya warna yang menarik perhatian, tak perlulah contohnya berhias-hias kening, berhias-hias mata dia. Sebab apa? Laki-laki tengok, Allah kening lawa mata coklat mata nampak tak? Tapi bernikab dah, berpurdah dah. Faham tak? Maknanya laki-laki masih seronok tengok. Wallahu a'lam. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli qudri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.